Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay, memandangkan lama sangat aku tak buat video dan ada juga orang yang DM tanya aku okey ke tak, aku sihat ke tak. Aku Alhamdulillah sihat, cuma aku busy sikit dan ada masa aku tak berapa sihat juga, tak ada nak buat video. So aku memang tak berkesempatan langsung. Sepatutnya aku nak postkan yang tajuk Ramadan ni masa bulan Ramadan juga, tapi tak berkesempatan. Dan sekarang dah raya pun, aku minta maaf dan aku ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin sekiranya aku ada salah dan silap dengan korang walaupun aku tak kenal. Kadang-kadang kata-kata kita ni kita tak sedar kan, menyakitkan hati mana-mana pihak. Kadang-kadang benda tu tak ada apa pun tapi orang pendam, simpan, membengkak seorang-seorang. So aku minta maaf daripada A to Z kalau aku ada buat menyakiti hati mana-mana pihak dekat dalam yang tengok channel aku ni lah. Okay, untuk continue sebenarnya hari ni aku nak sambung cerita pengalaman aku masa Ramadan lagi. Sebenarnya aku nak stop dah, tapi aku rasa cerita ni macam mungkin boleh beri sedikit sebanyak pengajaran kepada orang yang pernah lalui ataupun mungkin bakal lalui ke. At least kalau dia dah dengar pengalaman aku ni, dia jadi macam berfikir-fikir lah sebelum benda tu berlaku kan. So hari ni kisah dia masih sama lagi terjadi di bulan Ramadan, tapi kali ni kisah dia tak terlalu heavy sangat. Okay, kisah dia bermula macam ni tau. Masa tu bulan Ramadan, aku ada kenal dengan seorang lelaki ni. Okay, sebenarnya aku kawan dengan dia dah lama dah. Aku kenal dengan dia dekat WeChat. Mesti korang kata kuat betul berkenalan dengan orang kat WeChat. Yes, sebab masa tu zaman tengah nak naik macam orang kata zaman tengah terginja-kinja nak berkawan. Seronok kenal dengan orang tu, kenal dengan orang ni. Tambah pula tengah single-single kan, bertukar-tukar kenalan. Tapi aku bukanlah jenis yang sosial yang orang kata semua orang aku kenal, semua orang aku nak jumpa. Tak. Aku mengambil masa yang lama. Aku dah kenal dengan dia ni lama. Tapi sebab dah kenal lama tu nak jadikan cerita, orang kata dah nak jadi asbab benda tu nak berlaku kan. Dia ajak aku jumpa. Jadi masa tu lah aku pergi jumpa dengan dia. Bukan jumpa kosong lah. Masa tu dia ajak aku berbuka sama dengan dia. So itu adalah first time aku jumpa dengan dia. Aku tak tahulah dia ni jenis yang ada ilmu ke apa. Sebab masa tu waktu aku kenal dia tu, based on apa yang dia post dekat dia punya wall, dia ni seorang yang tak banyak cakap. And then dia bukan jenis lelaki yang popek-popek, yang acah-acah nak ngorek orang sana sini ke apa. Tak, dia sangat cool, okay. So aku suka kawan dengan dia. Jadi satu hari tu masa dia ajak aku berbuka tu, aku macam okay. Aku tak tahu kenapa, before ni dia banyak kali ajak jumpa, aku macam tak berapa okay. Tiba-tiba hari tu aku jadi macam okay. Jadi hari pertama aku jumpa dia, dia lebih banyak tenung muka aku tau, daripada terus start berborak macam biasa apa semua. Macam biasa kalau kita first date, mesti kita akan macam nak tahu each other lebih dekat kan. Sebab selama ni chat je, tiba-tiba jumpa depan-depan lebih kepada itu kan. Tapi dia tak, dia lebih kepada macam dengar aku yang bercakap, dia banyak lebih kepada tengok aku. Tapi kan mula-mula waktu aku kenal dengan dia tu, aku macam biasa je. Tapi bila aku tengok dia dah terlalu lama pandang aku, dia betul-betul pandang mata tau. Dia macam bukan macam setengah orang, kalau macam orang pandang kita mata kita, bila orang yang kita pandang tu pandang balik kita akan macam tak nak nampak sangat lah yang kita memang tengok mata dia kan. Tapi dia ni tak. Bila aku pandang dia kan, dia lagi suka, lagi tengok mata aku. So aku macam terfikir satu benda, oh bahaya ni kalau pandang lama-lama, takut nanti dia pukau aku ke apa benda semua kan. So aku macam berkali-kali lah. Kadang-kadang aku tengok dia pun, aku tengok dahi, aku macam tak pandang di center lah. Okay, sorry kalau aku bercerita agak kelang kabut sikit. Sebenarnya aku kejar time ni sebab aku tak boleh cerita lewat-lewat sangat. Sekarang ni aku tengah bercerita dengan korang pada waktu jam Allahu Akbar 10.39 tau. Aku tak boleh cerita lewat sangat sebab yang ni bab ni nanti aku cerita kat korang. Okay, sambung balik cerita. Agak kelang kabut tapi aku rasa korang boleh dapat kot. Sebab kalau aku cerita slow sangat pun macam mengantuk juga kan. Continue balik tadi. Masa kat kedai makan tu, makanan dah sampai. So bila makanan dah sampai, benda yang aku akan buat ialah makan teruslah kan. Tunggu apa lagi. Lagipun kita dah berbuka puasa. Sebab masa tu minum dulu waktu azan. Lepas tu makanan dah sampai, terus sengap lah kan. Jadi masa makanan sampai tu kan, aku tengok dia tak berapa nak makan tau. Dia macam lebih kepada main-main. Tapi kalau macam bulan puasa kan, kalau kita dah nampak makanan, mestilah kita macam terus nak makan. Kau nak tunggu apa lagi? Kejap lagi kan nak solat maghrib lagi apa semua kan, macam tu. So dia ni macam lambat-lambat. Aku pun makan. Lepas tu aku cakap, makanlah. Aku ni jenis macam selamba tau. Aku tak kisah siapa-siapa yang aku jumpa. Aku ni jenis macam, tak kisahlah itu first date ke apa ke, aku tak ada nak macam nak macam malu-malu ke apa. Aku tibai je apa yang ada macam tu kan. Jadi bila dia macam tu, aku dah terus jadi macam, kita jadi awkward lah. Kenapa dia macam tu kan. Lepas tu tak nak makan ke, aku tanya dia. Lepas tu dia kata makanlah. Okay, aku dah start macam
dia ni kenapa pula ni kan. Aku dah start fikir macam tu. Lepas tu aku macam tak apalah, makan je lah, janji aku kenyang. Tapi kan cara dia pandang aku tu, dia macam pandang, aku tak tahulah nak cakap mana. Aku bukanlah nak tuduh dia pandang tu dia macam macam nak tahu sesuatu daripada aku ke apa ke. Tapi cara pandangan dia tu macam dia cuba nak menjiwai aku ke, cuba nak faham aku ke, cuba nak tahu sesuatu daripada aku ke, wallahualam. Jadi masa dalam kereta, on the way dia nak hantar aku balik tu, dia tiba-tiba tanya kat aku. Dia kata, keluarga you ni kan, ada tak yang boleh merawat dia yang tu? Lepas tu aku macam terfikir, merawat? Tak ada, aku cakap tu kan. Lepas tu aku macam pelik, kenapa soalan tu tertanya? Sebab selama aku kenal siapa, tak ada pun orang tanya soalan macam tu. I mean, orang yang kita tak kenal, stranger yang kita first time jumpa, tiba-tiba macam nak tahu tentang keluarga aku lebih dekat. Malah dia tanya soalan yang macam orang lain tak akan tertanya pun soalan tu. So aku pun macam tak ada pun, kenapa? Lepas tu tak ada apa, saya tanya tu. Macam kenapa keluarga you ada yang merawat ke? Aku pun macam acah-acah lah ramah, borak-borak kan. Lepas tu dia cakap tak ada apa, dia senyum je. Okay, sampai je kat rumah, bila dia nak hantar aku tu, sampai je dekat parking tu, dia macam bukan hantar kat depan rumah lah, dia memang hantar kat parking, satu parking ni. Dia tanya kat aku macam ni, aku nak keluar dah tau, aku nak buka pintu. Lepas tu dia tanya kat aku macam ni, you dah lama ke macam ni? Lepas tu aku cakap, macam ni maksudnya? Macam tak ada apalah. Lepas tu aku pun macam ni apa dia ni, kenapa kan, aku ada buat salah ke? Tak apa, thank you. Aku pun balik. Bila aku dah balik tu, malam tu dia chat aku. Dia chat, dia kata suruh doa kenal dengan aku, kawan aku semua. Aku pun macam okay, tak ada masalah apa semua. Sampailah selang 4 hari lepas pada tu, dia ajak aku berbuka sekali lagi. Lepas tu aku dah macam tak selesa tau. Aku rasa macam dia ni macam dia ni tentang penggatal perogol ke apa ke. Aku dah terfikir macam tu tau. Sebab aku rasa macam masa aku jumpa dia tu pun dia tengok-tengok aku pun semua kan. Tapi dia tak tengok pun macam dia nak tengok seluruh tubuh ke apa ke. Tak, dia macam memang tengok mata je tau. Lepas tu yang dia cakap dia nak jumpa aku, dia ajak berbuka. Lepas tu dia kata nak ajak berbuka ni bukan ajak berbuka biasa tau. Ada saudara dia sekali. Dia nak kenalkan aku dengan bapa saudara dia. Lepas tu aku macam pelik, asal nak kenalkan dengan bapa saudara dia pula kan. Lepas tu cakap kenapa nak kenal dengan bapa saudara you? Bapa saudara you single ke? Aku macam gurau-gurau lah kan. Lepas tu dia cakap tak adalah, macam sajalah nak kenal sebab bapa saudara I ni I rapat gila dengan dia kan. Dia cakap tu. So nak kenalkan lah siapa perempuan yang I keluar, siapa perempuan yang I kenal. Sebab I ada cerita dah yang I kawan dengan you dia tu. Sebab dia cakap aku macam dia kawan aku, dia rapat dengan aku je. Daripada dulu dia chat pun dia rajin chat aku je. Dia tak chat orang lain. Tu tak tahulah dia tipu ke apa, tapi itulah dia cara yang dia cakap kat aku. Lepas tu aku pun macam nak jumpa ni untuk apa ya, macam sebab tak biasa pun jumpa family kalau kenal. Lagipun kita kawan je, buat apa nak berjumpa beria apa semua. Lepas tu cakap janganlah perasan. Dia pula cakap macam tu, aku pula malu. Dia cakap janganlah perasan, just nak ajak jumpa je. Sebab yelah, at least bapa saudara dia tahu dia kawan dengan siapa. Tu aku cakap okay, macam pelik pula. Selalunya perempuan yang berhati-hati, ini lelaki pula yang nak kenalkan dengan bapa saudara lah apa semua. Aku cakap kan. Lepas tu cakap boleh tak? Tu aku cakap okay lah, insyaAllah. Aku cakap kan. Lepas tu jadilah hari tu nak berbuka dengan family dia tu kan. Aku ingatkan semua family dia ada lah. Rupa-rupanya yang ada that time, bapa saudara dia, lepas tu ada 2 orang perempuan, aku tak tahu siapa perempuan tu. Lepas tu ada lagi 5 ke 6 lelaki lah, aku tak tahu. Yang tu dia kata cousin dia. So masa jumpa tu kita orang berbuka kat kedai Tom Yum, table besar, rapat-rapat. Okay, lepas tu waktu datang tu memang kita orang paling last lah. Yang lain dah datang dah tunggu kan. And diorang pun dah order makanan apa semua. Cuma waktu tu aku ragu sikit sebab makanan yang dah di order. Jadi aku pun tak apa kenal dia. Walaupun aku rasa dia tu baik, walaupun firasat hati aku rasa macam dia ni okey apa semua, aku still ada rasa macam ragu-ragu sikit lah. So aku kata kat dia, aku tak nak order, aku tak nak makan. Aku tak makan pun tom yum apa semua tu. So aku nak order ala carte. Aku tak nak order yang set macam tu. Aku nak order lain. So aku order lain lah. Mula aku order air. Lepas tu baru aku order makan. Aku order goreng. Tapi lambat sikit lah sampai makanan aku. Sebabnya time berbuka kan memang selalu table penuh apa semua kan. Tapi tak apalah, aku pun macam, aku lebih prefer macam tu. At least kalau macam in case lah apa-apa terjadi, aku boleh bayar aku punya. So tak ada kena-mengena dengan dia orang punya. Aku tak makan sekali dengan dia orang macam tu. So okay, aku order apa semua kan. Aku macam dah ragu-ragu. Aku macam risau. Yelah, bukan semua orang yang baik dengan kita tu baik betul-betul dengan kita kan. Jadi masa tu dia pun kenalkan aku dengan bapa saudara dia. Dia kata kat bapa saudara dia, inilah dia sekian-sekian. Inilah bapa saudara I, gini-gini, dia cerita tu. Lepas tu bapa saudara dia pergi toilet. Dia cerita kat aku macam ni. Tiba-tiba dia cakap kat aku macam ni, bapa saudara I ni, dia boleh tahu semua pasal orang. Lepas tu aku macam shocking. Oh, ya ke? Tahu apa? Dia boleh tahu semua. Dia boleh tahu apa kisah silam you. Dia boleh tahu apa yang you buat. Dia boleh tahu you tipu ke tidak. Lepas tu aku dah start macam, oh my god, aku tak percaya ni. Aku dalam hati aku rasa macam, ni
You see something wrong. Sebab sebelum aku datang kat table tu, masa on the way nak pergi ke table tu, aku tak expect pun yang table aku nak duduk tu adalah table family dia tu tau. Maksudnya, yelah, kerabat dia tu lah yang duduk kat table tu kan. Aku ingatkan orang lain punya. Sebab masa tu, aku ada nampak jelmaan seperti haiwan yang berbulu-bulu, bermuka manusia, duduk dekat ujung table tu, berdiri tegap tau. Dia macam, badan dia tegak sasa betul. Dia duduk macam ni lah. Dia memang pandang bawah. So, aku anggap benda tu mula-mula singgahan. Since dia cakap bapak saudara dia tu boleh itu ini semua kan. Aku dah macam, mungkin tu kot. Aku macam terfikir tu kan. Tapi aku macam diam je. Oh ya. Yeah. So, nanti dia kata, I nak tengok macam mana bapak saudara I teka tentang you. Aku macam, teka kenapa pula? Aku macam bangangnya. Aku macam dah, minta maaf. Aku dah rasa macam tension gila. Aku cakap, kenapa pula dia nak test, nak tanya, nak tahu pasal aku? Macam, tak, you nak tahu pasal I, tanya I je lah. Kenapa you nak suruh scan-scan apa semua bagai kan? You percaya ke benda-benda macam ni? Aku sajalah cakap macam tu. Lepas tu dia cakap kat aku macam ni, tak, bapak saudara I ni memang dia ada kelebihan macam tu. Aku macam terfikir lah, okay, betul lah. Macam aku sendiri pun tak dinafikan ada orang tak percaya yang aku boleh nampak. Ada orang kata aku menipu, ada orang kata semua ni rekaan apa sebagainya semuanya kan. Hentaman-hentaman tuduhan tu semua memang aku dah biasa kena. So macam tak adil lah kalau aku pun bersangka macam tipu lah dia ada kelebihan macam tu. Sebab tak ada apa yang mustahil dengan izin Allah, betul. Cuma aku macam terfikir, sampai tahap kau boleh tahu kisah silam orang tu, kau boleh tahu apa benda semua-semua terlalu detail, itu dah mengaruh. Itu bukan kerja kau, tu kerja Allah SWT. Engkau siapa nak tahu semua benda tu? Kalau engkau tu dipilih untuk tahu semua serba-serbi tanpa kau mengambil apa-apa ilmu, sangat-sangat sukar untuk diterima akal. Kau faham tak? Macam dia boleh tahu semua. Malah dia boleh tahu kisah silam aib orang tu. Boleh ke manusia yang normal, yang tak ada amalkan apa-apa, ada kelebihan seperti itu? Aku rasa dalam dunia ni aku tak pernah jumpa lagi. Tapi setakat yang macam aku ni, yang boleh tengok-tengok ni, aku rasa bersepah je aku rasa. Walaupun korang rasa benda ni nonsense, tapi kalau kau buka TikTok, kau buka kat YouTube sekarang ni, ramai je yang mengaku boleh nampak benda-benda macam tu kan. Yang tu wallahualam, aku tak tahulah sama ada diorang tipu ke betul. Tapi cerita dia tak adil lah untuk aku judge orang menipu, sedangkan aku pun lain daripada yang lain. Tapi kes yang tahu semua benda ni jarang sangat-sangat. Dan aku rasa aku tak pernah dengar. Aku tak tahu kalau orang yang tengok video aku ni pernah tengok, dah pernah jumpa orang yang ada ilmu macam tu. Kelebihan macam tu without any ilmu. Macam without orang tu buat amalkan apa-apa ilmu. Sangat-sangat mustahil. Okay, even ustaz-ustaz pun yang boleh tahu semua benda tu pun semua, diorang menimba ilmu. Dia tak adanya lahir-lahir tiba-tiba ada kelebihan seperti itu. Lepas tu masa kejadian tu dia cakap macam tu, aku dah jadi macam tension. Aku mula rasa tak sedar duduk, yang aku rasa macam nak balik cepat-cepat kan, sebelum bapak saudara dia tu datang daripada toilet. Tapi bila dia cakap macam dia macam, aku tak tahu lah, tapi cara dia psycho gila tau. Dia macam, cara dia cakap tu kan, dia macam nak tengok aku, macam dia nak uji ke, wallahualam. Tapi muka dia memang sesuatu sangat lah kan. Lepas tu aku pun macam diam je, apa-apa je lah kan. So aku ni daripada awal tu, lepas aku dah dengar macam tu, aku memang tak habis-habis aku beristighfar kan. Lepas tu aku macam banyak-banyak lah aku ulang-ulang baca doa kan. Aku baca 3 kul, aku ulang-ulang lah baca doa apa yang aku ingat pada masa tu. Aku pun tak ingat dah doa apa aku baca, tapi yang pasti mulut aku, hati aku terkumat-kamit, memang aku memang selalu macam tu. Dan aku bermohon pada Allah, ya Allah lindungilah aku, janganlah libatkan aku dalam benda-benda yang sesat macam ni kan. Aku macam tu lah. Aku macam mohon supaya Allah tutup penglihatan orang tu untuk mengkaji dan untuk scan aku seterusnya macam tu. Jadi aku terus aku keep on pray kan dalam hati aku. Aku cakap aku dalam hati je lah. Aku tak adalah baca betul-betul kan. Jadi pakcik dia pun sampai. Bila pakcik dia sampai, duduk betul-betul depan aku. Asalnya waktu sebelum kita orang datang, pakcik dia duduk ujung. Tiba-tiba pakcik dia duduk dekat depan aku. Asalnya ada orang tau duduk dekat depan aku tu. Lepas tu dia macam tas suruh pergi duduk tepi. Aku dalam hati aku cakap, ya Allah tolong, apa masalah orang tua ni. Aku dah jadi cegeram. Lepas tu tak apa, aku buat tak tahu je. Aku macam tak pandang mata dia. Sebab aku dah tahu dah orang-orang jenis macam ni, dia akan mata kau. Sebab dia nak tahu, sama ada dia nak mengkaji ke apa ke. Walau aku tak tahu apa niat dia. Sebabnya aku bukan girlfriend dia. Aku kawan dengan dia memang dah lama. Aku kenal dia macam tu je. Aku tak tahulah sama ada dia syok kat aku ke apa ke. Tapi tak perlulah kau buat benda tu semua. Macam entahlah, kalaupun benda tu betul pun, aku tak rasa itu hebat. Aku rasa macam kau seolah-olah melawan takdir. Kau seolah-olah nak rasa kau tu lebih hebat daripada Allah ke macam mana, sampai kau rasa macam apa yang kau ada tu, ilmu kau tu besar sangat, nak boleh nak tahu semua hal orang yang. Jadi masa dia duduk kat depan aku tu,
aku tiba-tiba terasa panas tau kaki aku. Kaki aku rasa macam panas plus gatal-gatal. And then aku macam tak selesa. Tapi aku tak adalah garu-garu kan. Jadi masa aku tengah minum air tu, aku macam terpandang bawah macam tu. Aku nampak ada bentuk binatang, jemaah lah of course. Jemaah tu dia macam besar. Lepas tu tebal-tebal macam berlendir-lendir kan. Dia pegang kaki aku. Dia pegang kaki aku tu, dia pegang bahagian kaki, dia buat macam ni. So memang kat situ memang rasa gatal sangat and panas sangat. Aku dah rasa macam tak selesa. And benda tu membuatkan aku rasa tak boleh bergerak. Lepas tu kan, pakcik dia kata ni, nama siapa ni tu kan? Lepas tu aku bagi tahu nama ringkas lah. Aku just macam suruh dia panggil aku nama singkat je. Lepas tu dia kata, duduk kat mana? Lepas tu aku macam, bila dia tanya duduk kat mana tu, aku macam tanya ni sebab tak tahu ke memang dah tahu saja saya tanya. Aku macam saja gura-gura bodoh kan. Lepas tu dia gelak-gelak. Dia macam, sajalah tanya dia tu kan. Lepas tu dia cakap, puasa tak hari ni? Puasa lah. Lepas tu, ya ke puasa? Sebenarnya masa tu aku period. Aku tak puasa. Perlu ke dia cakap ya ke puasa? Perlu ke? Kalaupun kau tahu pun, kalau kau scan aku pun, kau boleh tahu aku tipu ke tak tipu ke, apa masalah kau nak mention ya ke puasa macam tu? Perlu ke? Orang dengar kot satu table tu. So macam aku macam, asal dia ni macam, bebannya lah pakcik ni. Lepas tu dia gelak-gelak. Jangan risau, tak ada apa pun dia tu. Tak ada apa pun yang nak di-scankan. Sebab macam memang tak ada apa-apa pun. Lepas tu kan, tiba-tiba waktu tu aku macam dah jadi geram. Aku terpandang dia macam tu. So bila aku pandang dia macam tu, dekat pakcik tu ada 2 lembaga yang betul-betul rapat dengan dia. Satu tu ada tanduk, satu tu tak ada tanduk. Dan tangan yang sebelah kanan, yang lembaga yang sebelah kanan tu, tangan dia tu betul-betul macam urut pakcik tu tau. Lepas tu aku macam tengok tu aku, Allahu Akbar, aku macam tu. Tapi aku sebut Allahu Akbar tu slow je. Tiba-tiba pakcik tu terus macam dia letak tangan dia dekat atas meja. Dia tengok aku. Lepas tu yang kawan aku tu, dia cakap, kenapa Pak apa entah dia panggil pakcik tu kan. Kenapa dia tu kan. Lepas tu macam dia buat macam ni. Dia buat macam ni dekat kawan aku tu. Dia buat macam ni. Macam tu. Apa benda tah dia punya pergerakan tangan tu kan. Lepas tu aku macam tengok, apa hal ni kan. Aku pun buat tak tahu. Lepas tu dia pandang aku. Lepas tu dia macam macam tu kan. Lepas tu aku cakap, pakcik you ni okey tak? Aku saja cakap macam tu depan dia kan. Pakcik you ni okey ke tak? Lepas tu cakap, okey tak ada apa. Okey tak ni? Lepas tu dia tanya kat pakcik dia. Lepas tu pakcik dia tanya kat aku, mata kau ni memang nampak ke ataupun kau ada amalkan apa-apa ilmu? Dia tu jawab lah. Macam tu. Macam nak marah aku. Ya Allah, aku macam apa benda dia ni kan. Mata nampak pun tak faham. Aku pun buat bodoh. Lepas tu dia cakap, kau memang boleh nampak benda-benda yang ada kat aku lah. Sekitar aku ni kau nampak ke? Dia tu. Dia macam nak marah. Lepas tu aku macam, tak faham. Tak nampak apa lah. Mana ada nampak apa-apa pun. Lepas tu dia, tak apalah. Dia diam. Lepas tu dah settle dia orang makan. Makanan aku sampai lambat. Jadi aku tengah makan. Pakcik dia lagi isap rokok kat tepi. So kawan aku ni pun pergilah kat pakcik dia tu. Pergi isap rokok juga. Lepas tu masa tu lah pakcik tu bercakap apa tangan dia. Tangan-tangan macam ni. Lepas tu kawan aku ni, dia kejap-kejap pandang aku. Lepas tu aku buat tak tahu je. Aku macam tak ambil point. And aku tak mengaku langsung yang aku boleh nampak benda-benda halus ni apa semua kan. Aku buat macam bodoh. Aku buat macam aku tak ada apa-apa. Aku buat macam aku tak tahu apa-apa. Aku makan. Settle je makan semua. Aku cakap aku nak balik. Lepas tu dia kata, tak apalah Pak Lu bukan selalu jumpa. Saat lepas ni dia kata dia akan bertukar tempat kerja kan. Jadi akan jarang lah jumpa apa semua. Lepas tu aku cakap tak apalah. Nanti bila-bila balik cuti ke apa boleh lah jumpa lagi. Aku macam tu kan. Tapi dalam hati aku dah memang turn off lah. Aku memang macam, okay ni last aku jumpa kau. Lepas ni aku dah tak jumpa kau dah. Aku macam dah geram gila kan. Lepas tu dia kata kejap lepak dulu kan. Dia kata pakcik dia macam nak borak dengan aku lagi. Tapi sebab orang ramai dia macam tak nak borak dengan aku. Lepas tu tiba-tiba dia tanya kat aku macam ni. Waktu sebelum kita orang semua nak gerak, dia tanya kat aku, member aku ni lah, dia tanya kat aku, you memang boleh nampak benda-benda halus ni kan. Lepas tu aku cakap, tak ada lah, mana ada. Lepas tu dia cakap, tak apalah, cakap je lah, tak ada masalah pun. Sebab pakcik I tu pun macam ni nampak. Lepas tu dia cakap, tak, memang tak boleh nampak pun, tak nampak apa-apa pun kan. Lepas tu dia kata, tak apalah kan dia tu. Lepas tu aku pun diam. Aku tak ada cakap apa-apa sebab aku memang dah geram sangat. Lepas tu kan, masa kita orang dua nak balik tu, okay, dah memang plan nak hantar. Dia memang plan nak hantar aku dah. Tiba-tiba kan, pintu kereta tu tak boleh buka. Dia macam ketat sangat bahagian aku. Bahagian yang driver, macam maksud bahagian kawan aku tu, tak ada apa-apa pun tak boleh buka. Lepas tu kan, aku tengok pakcik dia ni daripada jauh. Pakcik dia buat macam ni. Macam tu tau. Pasal aku macam tak tahu apa benda dia buat. Tapi aku rasa macam ada connection juga dengan apa yang dia buat tu dengan kereta tak boleh buka apa semua. Aku rasa lah sekiranya betul
betul lah sekiranya sebaliknya wallahu alam. Cuma cara dia buat tu memang dia duduk ujung dan dia memang tuju ke kereta yang aku nak naik tu lah. Lepas tu kawan aku ni pun kenapa tu masuklah. Betul aku cakap pintu tak boleh buka lah macam tu kan. Tak apalah duduk belakang lah. Lepas tu bila aku nak pergi duduk belakang tu macam aku dah lepas pemegang pintu depan tu, tiba-tiba pintu tu buka. Lepas tu aku pun masuk. Lepas tu bila aku masuk aku tengok kat side mirror, macam nampak lah kat side mirror. Tapi aku tengok pakcik dia kat belakang tu kan, pakcik dia macam gelak. Okey, lepas tu gerak, kita orang pun balik. So dia hantar aku kat rumah. Okey, aku pun balik. Lepas tu aku cakap dia, terima kasih apa semua. Okey dah, terima kasih aku tu membawa maksud yang aku tak nak contact dia dah. Lepas tu masa aku kat rumah aku tu, malam tu kan aku tak boleh tidur. Aku rasa macam panas sangat-sangat. So aku pergi mandi. Lepas aku dah pergi mandi tu, waktu dalam toilet aku tu, dia tak ada belah atas dia ada macam tangki tau, tangki air. Tangki air tau. So dia ada macam papan tu ada tangki air. Lepas tu masa aku tengah mandi tu, aku rasa macam tak best tau. Aku rasa macam selalunya keadaan tu kalau aku rasa macam tak best tu bermakna ada benda dekat atas, tapi aku tak nak tengok. So aku takut aku terkejut. Jadi bila aku dah settlement tu, aku memang terasa bahang. Aku rasa benda tu ada kan. Jadi bila aku nak masuk bilik aku tu, benda tu macam ikut belakang aku. Tapi masa tu aku macam tak tengok belakang. Begitu aku masuk bilik, aku tengok cermin, benda tu ada kat belakang aku. Dan benda tu lah yang aku nampak dekat pakcik kawan aku tu tadi. Lepas tu aku macam, ya Allah, Tuhan, apa benda ni? Aku tutup mata. Lepas tu aku dah siap semua, aku nak tidur. Tu masa aku baring tu, tiba-tiba aku rasa macam gatal mata aku. So aku genyek-genyek lah mata aku. Bila dah genyek, dah terlalu gatal sangat, tak selesa, aku tu buka mata. Ada macam rupa perempuan yang dah mati, macam mata dia tertutup, pucat sangat-sangat, tapi dekat bahagian bawah mulut dia berulat-ulat, betul-betul dekat dengan mata aku tau. Maksudnya bila aku buka mata macam tu kan, dia betul-betul dekat depan muka aku tu. Lepas tu dia wah macam tu tau. Macam dia ada bunyi, macam jantan tu suara aku. Dia berbunyi, lepas tu dia buka mulut dia macam tu. Lepas tu macam ada keluar, tak tahulah keluar apa benda yang macam terbang sikit-sikit kat mulut tu. Lepas tu aku macam, ya Allah, Tuhan ku, apa? Aku terus jatuh katil. Bila aku jatuh katil tu, aku bangun, aku tu duduk, aku tengok dah tak ada, benda tu hilang. Lepas tu malam tu aku mimpi pakcik tu. Aku tak tahu, benda ni aku tak tahu sama ada aku memang terlalu takut dan aku terbawa dalam mimpi, ataupun memang dia masuk dalam mimpi aku ke macam mana ke. Dia macam mengilai, dia seronok sangat-sangat. Lepas tu kat dalam mimpi aku tu juga, dia macam nak bunuh aku. Dia macam cekik aku. Lepas tu aku memang mimpi teruk. Ada part-part yang aku tak berapa ingat juga. Esok pagi tu aku dah bangun kan. Lepas tu aku nak mandi, baru aku perasan ada lebam dekat bahagian bahu belakang aku ni kan. Macam lebam-lebam sikit. Lepas tu aku macam terfikir, okey, ni memang gangguan. Maknanya kalau aku kata aku mimpi pun malam tadi, mungkin gangguan tu datang. Cuma aku yang tak sedar. So lepas pada tu, aku dengan mamat tu memang aku tak block dia. Tetapi aku memang tak contact dia dah. Lepas tu ada satu hari tu, lepas dah dalam 2 bulan ke berapa bulan, aku tak ingat lah berapa bulan lepas pada tu, aku pun dah slow dekat WeChat. Dia pun ada chat aku, dia cakap dia minta maaf kat aku. Dia kata dia tak sepatutnya buat macam tu kat aku. Dia kata dia suka aku, dia cakap tu. Tapi dia tak tahu macam mana cara nak tackle hati aku. Sebab dia kata aku ni macam macam acuh tak acuh, macam friend zone dia lah, macam tu lebih kurang. So dia kata dia minta tolong pakcik dia. Tapi dia kata dia tak sangka lah pakcik dia ni macam dia tak sangka pakcik dia ni macam tak berapa suka aku. Maksudnya macam pakcik dia rasa aku ni sesuatu. Dia kata macam seolah-olah aku ni pun pengamal ilmu-ilmu bukan-bukan. Dia macam tuduh aku lah. Dia kata aku ni perempuan tak elok lah, macam tu lebih kurang kan. Lepas tu dia kata mula dia anggap betul apa yang pakcik dia cakap. Sebab tu dia diam. Dia pun diamkan diri lepas pada perjumpaan tu. Tapi setelah ada satu kes terjadi dekat keluarga dia juga. Maksudnya terjadi kat kakak dia ke macam mana. Entah kakak dia ada kenal dengan seorang lelaki tu. Lepas tu bawa kenal dengan pakcik dia. Pakcik tak suka lelaki tu. Pakcik tu buat lelaki yang suka kat kakak dia tu sampai memang lumpuh. Memang tak boleh nak ni langsung kan. Jadi dia tahulah lepas dia orang dah pergi berawat apa semua, dia tahulah yang pakcik dia ni sebenarnya mengamalkan ilmu yang salah. Jadi start pada tu lah dia sedar dan dia minta maaf kat aku kan. So aku pun macam okey, tak apalah, benda pun dah lepas kan. Lepas tu aku dah cakap kat dia, tak apa kan, lepas ni belajar daripada kesilapan. You kena tahu satu benda, bukan semua ilmu tu ilmu yang, bukan semua kelebihan tu adalah kelebihan yang natural. Bukan yang daripada azali dia memang ada. Ramai je yang menimba ilmu, yang nakkan kuasa. Tak mustahil pun benda tu. Walaupun kita rapat dengan orang tu, kita rasa dia baik, kita tengok dia macam solat ke apa ke, belum tentu apa yang dia amalkan tu betul. Aku cakapnya itulah lebih kurang ayat aku. So dia pun macam kesal, minta maaf aku pun okay dengan dia. Cuma kisah tu kan bagi aku sangat-sangat, macam mana nak cakap, kisah tu teruk juga sebab tak sangka kan
ada orang macam tu. Sebab tu di balik apa yang aku cerita kat korang ni, aku nak beritahu kat korang, okay, benda ni berlaku di bulan Ramadan tau. So bulan Ramadan kan, kalau orang yang membela-bela ni semua, susah juga untuk dia pergi. Maksudnya kalau kata dia bela sesuatu ataupun dia mengamalkan sesuatu yang berurusan dengan makhluk sana, dia tetap ada. Maknanya jangan dikatakan sebabkan bulan Ramadan benda tu tak boleh berlaku. Ada, benda tu ada. Cuma ialah cara orang tu mengamalkan benda tu dan macam mana cara orang tu connect dengan benda tu yang membuatkan dia puja benda tu, macam mana yang membuatkan benda tu boleh mengganggu dan sebagainya kan. Itu semua atas arahan daripada Tuhan dia lah, sebab dia membela kan. Dia yang amalkan, dia yang puja benda tu, dia yang memanggil. So dialah yang menentukan, maksudnya nak suruh orang tu kacau ke tak. Dia berbeza dengan benda-benda yang jelma liar kat tepi-tepi kawasan kita ni. So kena berhati-hati lah benda-benda macam tu. Dan apa yang aku nak sampaikan daripada kisah aku ni kepada korang kat luar sana yang berkenalan dengan sesiapa, tak kisahlah kalau korang sakit ke jumpa ustaz-ustaz perawat ke mana-mana ke, kalau seorang perawat tu dia terlalu tahu detail, bahkan dia tahu kisah-kisah silam kau, itu sangat mustahil tau. Sangat-sangat mustahil. Sampai tahap dia kata, oh tadi kau pergi sini kan, lepas tu kau terjumpa orang ni, lepas tu kau terjumpa ni. Macam mana dia tahu? Sedangkan benda-benda yang bakal berlaku ataupun yang lepas, tak semua orang boleh tahu exactly apa yang kita lalui melainkan Allah SWT. Jadi kat situ pun korang boleh fikir tau. Aku bukanlah nak kata benda ni tak ada, okay? Tak ada apa yang mustahil dengan izin Allah. Tetapi tengok pula cara dia menyampaikan tu untuk apa. Sebab Islam pun tidak mengajar kita untuk membuka aib kita. Aib kita sendiri pun kita kena jaga. Apatah lagi aib orang, kau nak buka-buka aib orang. Sedangkan aib kita pun Allah cuba untuk lindungi dan cuba tutupi aib kita. Apatah lagi manusia biasa nak buka-buka aib orang. Kau ingat benda tu satu kebaikan ke? Maknanya takkanlah dia dijadikan daripada dia lahir, dia ada ilmu yang dia boleh tahu, dia ada kelebihan yang dia boleh tahu pas and bakal terjadi pada seseorang tu. Ianya sangat mustahil. Jadi kalau ada perawat yang macam tu, fikir dulu sebelum korang nak berawat dengan dia. Sebabnya dia mungkin boleh tahu dengan bantuan jin yang ada, yang dia mohon bantuan daripada benda-benda macam tu. Iblis apa semua kan. Tak mustahil tau benda tu. Sebab aku ada kenal dengan seorang perawat ni yang dia memang totally merawat orang dengan cara yang salah. Dia bukan menggunakan ayat Al-Quran. So benda-benda macam tu tak mustahil. Sebab itulah bila kita kenal dengan sesiapa, kita kena berhati-hati. Aku tak cakap benda ni memang sepenuhnya tak. Mungkin alim ulama adalah kelebihan-kelebihan macam tu. Tapi nak jumpa tu sangat-sangat susah. Okey, contohlah kalau kata alim ulama lah kan. Dia tak akan simply buka aib orang tu. Dia tak akan cakapnya, kau ni teruk ni, dulu banyak sangat buat hal macam tu. Tak ada. Orang-orang yang alim, dia takkan mulut jahat. Dia takkan tiba-tiba nak cerita apa semua. Dia takkan So kalau ada yang macam tu, kaji balik. Betul tak betul benda tu. So tak perlu terlalu taksub, tak perlu terlalu rasa bangga dengan benda-benda macam tu. Sebab kita pun tak tahu kan orang-orang sekeliling kita ni, asal usul dia macam mana, apa yang dia buat, amalan dia macam mana, kita tak tahu. So tak perlulah kita terlalu macam obses. Kalau kita ada kenalan yang, kau tahu tak kawan aku, dia boleh macam ni, dia boleh macam tu. Jangan terlalu obses dengan manusia. Sebab sesungguhnya segala kelebihan yang ada pada manusia tu semua datang daripada Allah SWT. Dengan izin Allah. Sekiranya tak adalah. Maknanya tak perlulah nak dibanggakan dengan kita sesama manusia kita. Sebab tak ada apa pun yang special. Okay guys, sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dan perbicaraan aku ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah SWT. Segala kekurangan, kelemahan itu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.